Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cikgu Muzaffar, Guru Akademik di Mahathir Haraki An-Nur, Kuala Ketil, Kedah, Malaysia. Okey, baik. Video pada kali ini Cikgu nak sambung berkaitan dengan video part 2. Okey, pentafsiran bilik darjah untuk subtopik 4.3 gabungan operasi set. Okey, di bawah bab yang keempat, operasi set di bawah silibus matematik tingkatan 4 KSSM. Okey, soalan ini juga ambil daripada buku modul aktiviti mesra digital matematik tingkatan 4 KSSM terbitan Sasbadi Senja Berhad, muka surat 61 dan muka surat 62. Okey, kita terus pergi kepada soalannya. Okey, baik. Senaraikan semua unsur bagi gabungan operasi set yang diberi berdasarkan setiap gambar rajah pen berikut. Okey, sebagai contoh. Okey, diberi set semesta, ada set S, set T dengan set V. Okey, dekat sini ada gabungan operasi set. Okey, dalam kurungan ni S kesatuan dengan V. S dengan V bergabunglah. Okey, lepas tu ada simbol prime, maksudnya set pelengkap kepada S bergabung ataupun kesatuan dengan V. Maksudnya yang di luar daripada S dengan V ni adalah set pelengkap dia kepada S dengan V. Dan satu lagi bersilang dengan T. Maksudnya apa? Kita ambil yang dalam T ni saja. Okey, yang di luar daripada S dengan V dan kawasan dia dalam T ni. Jadi jawapan dia unsur dia tu K dengan R. Okey, baik. Kita terus pergi pada soalan 1 hingga 3. Okey. Okey, jika diberi kurungan, kita tengok dalam kurungan dulu P kesatuan Q. Q adalah subset kepada P. Okey. Jadi gabungan dia ni P dengan Q bergabung. Lepas tu dia ada simbol prime, maksudnya set pelengkap. Maksudnya di luar daripada P lah. Okey, luar pada P bersilang dengan R prime. R prime maksudnya set pelengkap pada R, di luar pada R. Luar pada P, luar pada R. Jadi yang tinggal adalah 43, 50, 51. Okey, kena tengok betul-betul. Okey, jadi yang tinggal adalah 43, 50, 51. Okey, baik. Soalan yang kedua, okey, semua dalam kurungan Y kesatuan Z, maksudnya Y bergabung dengan Z. Bersilang dengan X. Bersilang dengan X dekat mana? 13. Lepas tu pula di luar kurungan ada simbol prime, maksudnya set pelengkap kepada unsur 13 ni. Jadi kita kena salin semualah, semua unsur selain daripada 13. Jadi kita salin ikut susunan nombor. Okey, nombor 1, nombor 5, nombor 8. Okey, susun 1, 5, 8. Okey, 1, 5, 8, 13, 14. 13 tak termasuklah. Maksudnya selain daripada 13 jadi 14. Okey, 1, 5, 8, 14. 1, 5, 8, 14, 17, 20, 32. Okey, baik. Soalan yang ketiga. Okey. Ada dua kurungan kat sini. Baik. A kesatuan B. A bergabung dengan B. Okey, itu yang pertama. Bersilang dengan, tengok pula belah kanan ni. B bersilang, mula-mula kita tengok B bersilang dengan C kat mana? Okay, G dengan Z. Lepas tu ada simbol prime, pelengkap kepada B bersilang dengan C. Jadi di luar daripada, selain daripada G dengan Z ni, di luar. Bersilang dengan A
kesatuan B. Jadi yang mana? Inilah yang tinggal yang ni. Okey, ikut susunan dia. CJ MPS. Okey. CJ MPS. Okey, tengok betul-betul Okey, baik. Selesai bahagian A, kita masuk pada bahagian B. Selesaikan setiap yang berikut. Okey. Rajah di bawah ialah gambar rajah Venn yang menunjukkan bilangan unsur dalam set A, B dan C. Okey. Diberi set semesta A kesatuan B kesatuan C dan bilangan unsur dalam set semesta ni semua sekali adalah 42. Cari N. N tu bilangan unsur bila set pelengkap A, okey, kesatuan B dalam kurungan B bersilang dengan C. Okey, baik. Jadi kat sini kita tengok 42 tu semua termasuk dengan M. Jadi kita cari dulu nilai M. Okey, pertama sekali cari nilai M. 20 tambah 6 tambah 3 tambah M. Okey, sama dengan 42. Okey, 20 tambah 6, 26. 26 tambah 3, 29. Okey, tambah M. Sama dengan 42. Jadi kita boleh dapat nilai M. Okey, 42 tolak 29. Dapat nilai M tu 13. Okey, soalan dia nak. Okey, yang ni kita tengok dalam kurungan dulu. B bersilang dengan C dekat mana? Dekat nombor 3 ni. Sebab C ni subset kepada B. Okey, jadi 3. Okey, lepas tu kesatuan dengan A prime. A prime ni pelengkap kepada A. Pelengkap kepada A. Di luar pada A adalah M dengan 3. Okey, bersilang kan? Bersilang. Jadi 3 dengan M. Okey, M kita dah kira tadi. Okey, 13. Jadi untuk menjawab soalan ni, N, kita tulis N. Okey, dalam kurungan. Okey, A prime, set pelengkap A, kesatuan, U, union, dalam kurungan B, bersilang dengan A, bersilang dengan C tadi. Okey. Sama dengan 3 tambah M. M tu berapa? 13. Jadi 3 tambah 13. Jadi jawapan dia 16. Okey, baik. Selesai soalan 1. Soalan yang kedua. Rajah di bawah ialah gambar rajah Venn yang menunjukkan bilangan unsur dalam set P, Q dan R. Okey. Ini gambar rajah Venn dia. Ada set P, Q dan R. Diberi bahawa set semesta ialah gabungan set P kesatuan Q kesatuan R dan bilangan unsur P bersilang dengan Q dekat mana? P bersilang dengan Q yang ni. S tambah 1, S tambah S tolak 2, kita tambah 2 ni. Dan sama dengan N tu bilangan unsur Q kesatuan R prime, maksudnya set pelengkap kepada Q bergabung dengan R. Q bergabung dengan R yang ni. Jadi set pelengkap dia adalah 9. Jadi kita tulis balik. N dalam kurungan P kesatuan dengan R. P kesatuan dengan Q. Okay, P kesatuan dengan Q. Okay. Sama dengan N dalam kurungan Q kesatuan dengan R prime. Okay. P bersilang dengan Q dekat mana yang ni tadi? S tambah 1 tambah S tolak 2. Okay. S tambah 1 tambah
X tolak 2. Sama dengan okay, Q kesatuan R ni prime ni 9. Set pelengkap dia 9. Okay, jadi kita tambah macam biasa. X tambah X jadi 2X. 1 tolak 2 negatif 1. Okay, jadi 2X sama dengan okay, negatif 1 pindah belah kanan jadi tambah 9 tambah 1 jadi 10. Okay, jadi X sama dengan 10 bahagi 2 dapat 5. Jadi soalan dia hitung nilai X tu dapatlah X sama dengan 5. Okay, baik. Selesai soalan 61, kita muka surat 61, kita masuk kepada muka surat 62. Okay, selesaikan masalah yang berikut. Okay, baik. Rajah di bawah nombor 1. Rajah di bawah ialah gambar rajah Venn yang menunjukkan bilangan murid dalam set M, B dan K. Diberi bahawa set M murid yang suka matematik, set B murid yang suka biologi, K murid yang suka kimia dan set semesta adalah gabungan M kesatuan B kesatuan K. Okey, baik, inilah dia punya gambar rajah Venn. Okey, baik. Jika bilangan murid yang suka mata pelajaran matematik dan kimia ialah 32 orang. Maksudnya apa tu? Kimia dan matematik dan kimia. Maksudnya M bersilang dengan K. M bersilang dengan K yang mana? Yang ni, 3X tambah 5. Okey. Cari bilangan murid yang suka 2 mata pelajaran saja. Maksudnya ada beberapa mata pelajaran kat sini. Okey, kalau suka 2 mata pelajaran saja sama ada dia kita tambahkan matematik dan biologi, matematik dan kimia, biologi dan kimia. Okey, ada beberapa kat situ. Jadi kita cari dulu. Okey. Nilai X tu berapa? Jadi maklumat yang diberikan dekat sini N bilangan okey, M bersilang dengan K. Okey, dia kata suka mata pelajaran matematik dan kimia. Maksudnya bilangan yang suka matematik dan kimia tu 32. Jadi yang mana yang kata M bersilang dengan K dekat sini? 3X tambah 5. Okey, sama dengan 32. Jadi kita boleh cari nilai X. Okey, 3X sama dengan okey, positif 5 pindah belah kanan jadi tolak 5. 32 tolak 5, 27. Jadi 3X sama dengan 27. Jadi X sama dengan 27 bahagi 3 dapat 9. Jadi kita dah dapat nilai X tu 9. Jadi seterusnya cari bilangan murid yang suka 2 mata pelajaran saja. Ini kita tulis sikit bilangan murid yang suka dua mata pelajaran saja. Okey, sama dengan kita ambil yang ni. Mula-mula matematik dengan kimia. Yang ni. Yang suka matematik dengan kimia. Maksudnya dua subjek sajalah. Yang ni. Mula-mula kita ambil yang ni. 3X. Kita ambil 3X. Tambah. Yang ni pula. Yang 3 ni. Yang suka matematik dengan biologi. 3. Tambah. Yang bawah ni pula X. Yang suka biologi dan kimia. X. Jadi kat sini 3X tambah X jadi 4X. Tambah 3.
Okey, X kita dah kira nilai dia 9. Jadi kita gantikan X tu dengan 9. Okey, 4 darab 9. Okey, 4 darab 9, 36. 36 tambah 3. Okey. 36 tambah 3 dapat 39. Okey, selesai soalan 1. Soalan yang kedua, soalan yang terakhir untuk video PBD ni. Di sebuah hotel percutian, 55 orang pelanggan mengambil bahagian sekurang-kurangnya 1 daripada 3 aktiviti, iaitu bermain golf, berenang dan kayak. Antara 30 orang yang memilih golf, 10 orang juga memilih berenang dan kayak. 6 orang memilih golf sahaja. 4 orang memilih berenang tetapi bukan kayak. Antara 25 orang yang tidak memilih golf, P orang memilih berenang dan kayak. P tambah 8 orang memilih berenang sahaja. 7 orang memilih kayak sahaja. A. Lukis satu gambar rajah van untuk mewakili semua maklumat. Okey, baik. Jadi, kat sini akan ada 3 lah. Biasanya akan ada 3 set yang digabungkan dalam gambar rajah van. Okey, kita lukis macam ni dulu. Okey, lukis dulu. Okey, baik. Jadi ada 3 kat situ, kita kena pasti golf, berenang, kayak. Jadi golf G, berenang B, kayak K. Okey, baru kita tengok maklumat dia. Okey, baik. 30 orang memilih golf. Golf tu semua lah. Semua tu 30. Okey. Jadi kita nak bahagikan ikut kawasan dia ni. 10 orang memilih berenang dan kayak. Berenang dan kayak. Okey, dia kata kat sini antara 30 orang yang memilih golf, 10 orang juga memilih berenang dan kayak. Jadi maksudnya 10 orang tu, okey, dia dah pilih golf, tapi pada masa yang sama dia pilih berenang dengan berenang dan juga kayak sekali. Jadi ketiga 10 orang ni adalah pilih ketiga-tiga sukan tersebut lah. Okey, 3 aktiviti itulah. Itu yang pertama. Okey, ini selesai dah yang pertama. 6 orang memilih golf sahaja. Jadi yang golf sahaja ni kita letak dekat sini. 6 orang tu memilih golf sahaja. Okey, memilih golf sahaja dah. 4 orang memilih berenang tetapi bukan kayak. 4 orang memilih berenang tetapi bukan kayak. Jadi kat mana? Kat sini. Okey, maksudnya dia dah pilih golf tapi dia pilih berenang tapi bukan kayak. 4 orang kat situ lah. Okey, yang ni. Antara 25 orang yang tidak memilih golf, okay, yang tidak memilih golf, P orang memilih berenang dan kayak. Jadi kat mana? Kat sini. Okey, jumlah 25. Okey, baik. P tambah 8 orang memilih berenang saja. Jadi P tambah 8 kat mana? Kat sini. P tambah 8. 7 orang memilih kayak saja. 7 dekat sini. Okey, baik. Okey, tu untuk inilah gambar rajah van kita dah selesai lah A tu. Okey, baik. Ada lagi maklumat dekat sini yang kita boleh tahu. Okey, golf tadi 30 orang milih golf, 10 orang memilih berenang kayak. Okey, kat sini berapa? Okey. Jadi kita boleh kira kat situ 30 tolak 6 tolak 4 tolak 10. Jadi kat sini dapat 10 juga. Sini 10.
barulah lengkap dia punya gambar rajah Venn. Okey, hitung nilai P. Okey, P tu macam mana nak kira? Okey. Okey, tadi kita tengok kat sini. Antara 25 orang yang tidak memilih golf, okey, yang tidak memilih golf ni, yang ni lah, P tambah 8, P dengan 7 ni. Okey. P orang memilih berenang dan kayak. Okey, jadi semua ni adalah 25. Okey. Jadi B ni, untuk soalan P, sebenarnya N G prime. Maksudnya apa? Set pelengkap kepada G. Maksudnya yang tidak memilih golf. Yang tidak memilih golf 25 orang. 25 orang yang ni lah. P tambah 8, P dengan 7. Jadi kita tulis balik. P tambah 8. Okey, dalam kurungan lah. Tambah P tambah 7. Sama dengan 25. Jadi kita tambah macam biasa. P tambah P tadi 2P. 8 tambah 7. Okey, 15. Okey, sama dengan 25. Okey, 2P ni kekal sebelah kiri. Okey, positif 15 pindah belah kanan jadi tolak 15. 25 tolak 15 dapat 10. 2P sama dengan 10. Jadi P sama dengan 10 bahagi 2 dapat nilai P itu 5. Okey, selesai yang B. Okey, soalan C. Hitung bilangan pelanggan yang memilih golf atau berenang. Maksudnya apa? Kita tulis N dalam kurungan besar, lepas tu kurungan golf atau berenang. Maksudnya G, kalau perkataan atau maksudnya kesatuan. Golf atau berenang. Okey, tutup kurungan. Dan juga memilih kayak. Maksudnya perkataan dan tu mewakili bersilang dengan kayak. Okey, ya. Jadi kita tengok kat sini. G kesatuan dengan B. Okey, yang bersilang dengan K. Yang mana? Yang ni, 10 tambah 10 tambah P. P itu 5 tadi. Okey. Jadi sama dengan 10 tambah 10. P itu kita dah kira, maksudnya 5. 10 tambah 10 tambah 5 sama dengan 25. Okey. Selesai soalan C. Okey. Dengan berakhirnya soalan tersebut, tamatlah video part 2 untuk pentaksiran bilik darjah untuk subtopik 4.3 gabungan operasi set di bawah bab yang keempat, operasi set di bawah silibus matematik tingkatan 4 KSSM. Semoga bermanfaat pada para pelajar, perkongsian kepada para guru dan juga pada siapa sahaja yang menonton video ini, semoga bermanfaat pada kehidupan seharian dan juga kerjaya anda. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, jumpa lagi.